Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nak mai present sejarah Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi nama lengkapnya adalah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Al-Hisani An-Nawawi. Lahir pada tahun zaman Kristian 1233 di sana Nawa, di selatan Damaskus, Suria, kerana berasal dari desa Nawa. Ia dikenal sebagai An-Nawawi. Kehidupan masa kecil dan pendidikan. Imam An-Nawawi tidak berasal dari keluarga yang berpengetahuan luas seperti banyak umat. Ayahnya memiliki kebun yang menanam tanaman sebagai makanan untuk keluarga saja. Ciri-ciri utama dari keluarga ini adalah mereka yang ketat dalam hal-hal halal dan menghindari apa yang mereka makan tidak jelas. Di masa kecil Imam An-Nawawi ini tidak seperti anak-anak lain. Umumnya yang tidak suka bermain-main serupa dengan budak biasa. Sejak kecil ia suka meneliti dan belajar saja. Sebenarnya Imam Nawawi ni tak serupa dengan budak biasa. Tak kena main serupa dengan budak biasa. Ya, halih lagi Imam An-Nawawi ni duk ngaji cari ilmu saja. Sebab tu Imam An-Nawawi ni tak kena main seperti budak biasa. Sebab Imam An-Nawawi ni jauh daripada menghafal Al-Quran. Ada satu hari tu, ada kali tu ada budak mari hajak Imam An-Nawawi ni pergi main. Pakutlah Imam An-Nawawi tu tiak. Sebabnya ya saya rugi wasa duk pergi main tu. Tu macam rompek kok. Kan boleh ngapa, boleh baca Quran tentang budak-budak. Saat umur 18 tahun tu, ayah dia tu membawanya ke Damaskus untuk melanjutkan pendidikan di sana. Ia menunjukkan keunggulan akademiknya. Dia ahli dalam fiqh mazhab Syafi'i. Anda dapat menghafal banyak buku. Sekolah pertama di Damaskus adalah sekolah Syaramiyah. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan di sekolah Rahawiyah. Menghabiskan waktu didengarkan perkuliahan selama 12 jam sehari. Dan pada usia 24 tahun dia mula mendengar di sekolah Fasyafiyah yang merupakan keunggulan akademisnya. Kepribadian Imam An-Nawawi adalah orang yang sangat rendah diri. Dia ni tinggal di sebuah ruangan kecil dengan banyak buku. Hanya menyisakan ruang untuk duduk. Dia menghabiskan waktu sepanjang hari dengan belajar dan mengajar buku. Anda hanya tidur sedikit dan bangun untuk belajar. Anda terbiasa belajar sampai selama 2 tahun. Anda tidak berbaring, Anda hanya duduk dan tertidur. Hanya saja bahkan saat ada perjalanan, Anda tidak akan membuang-buang waktu. Luangkan waktu untuk menghafal dan menuju buku. Orang yang menjalankan mazhab dengan sengaja. Meskipun Imam An-Nawawi berafiliasi dengan fiqh mazhab Syafi'i, tetapi dia bukan muta'assib menggemar mazhab. Oleh kerana itu dikemukakan dalam tulisannya, itu tidak selalu sesuai dengan pandangan mazhab Syafi'i sebagaimana ditemukan dalam Al-Majmu' dan penjelasannya tentang Sahih Muslim. Salah satunya murid Imam An-Nawawi Ibnu Al-Attar berkata dia adalah
seorang penjaga dan penghafal mazhab Syafi'i. Dalam fiqh mazhab Syafi'i terdapat dua ummah terkenal dalam mazhab ini yang dikenal sebagai Asy-Syaikhan atau kedua Syekh, Imam An-Nawawi dan Imam Rafi'i. Keduanya memiliki beberapa pandangan berbeza. Beberapa siswa mazhab Syafi'i lebih menyukai Imam Rafi'i kerana lebih mirip dengan cara berfikir hukum dari mazhab Syafi'i, tetapi banyak orang yang lebih menyukai pandangan Imam An-Nawawi. Dan seterusnya, pencipta karya akademis Imam Nawawi telah menghasilkan banyak tulis yang antara tulis ialah satu himpunan 3 sin yang terkenal. Dari dulu lagi ia dianggap sebagai hurai Sahih Muslim, yang dianggap sebagai hurai nombor 1 Sahih Muslim bersama dengan penjelas Sahih Bukhari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bernama Fathul Bari. Beliau mengarang kitab Hibab ini menjelang akhir hayat, mengambil masa hanya 2 tahun. Beliau juga menerangkan Sahih Bukhari, tetapi beliau tidak menyelesaikannya dan beliau meninggal dunia terlebih dahulu. Karya populer beliau yang seterusnya ialah Riyadhus Shalihin, Syarah Orang Baik, Klasifikasi Al-Quran dan Hadis. Ia merupakan satu siri bab mengenai pelbagai kelebihan. Kitab ini diteruskan dijelaskan oleh Ahmad. Kemudian satu yang menarik ialah penjelas Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Adapun kitab fiqh yang bernama Al-Majmu'ah, ia amat dihormati walaupun tidak dikumpulkan sudah selesai. Buku ini dianggap ia adalah sebuah ensiklopedia fiqh bersama dengan kitab Al-Maghniyah karya Ibnu Qudamah dari mazhab Hambaliyah. Dua kitab ini tidak menghadapkan dirinya kepada mazhab penulis, tetapi matlamatnya adalah untuk membatankan apa sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Bahagi yang paling lazim adalah menggunakan hadis meliputi semua ajaran Islam secara terturut-turut yang dinamakan sebagai hadis 40 atau dikenali sebagai 40 hadis Nawawi. Orang yang berani menghadapi pemerintah yang tidak adil. Imam Nawawi tidak serius dari segi akademis sahaja dalam menghadapi kezaliman di muka bumi. Beliau akan berdiam diri tetapi berdiri untuk prinsip Islam, bahkan memberi amaran kepada orang memerintah. Semua satu cara populer untuk melakukan ini adalah dengan hantar surat untuk memberi amaran kepada ibu bapa tersebut. Kadang-kadang
mengeluarkan Betawi untuk mengumpul harta dari rakyat untuk memerangi Mungu, tetapi beliau adalah satu-satunya ilmu yang belum setuju untuk mengeluarkan Betawi. Kemudian Sultan memerintahkan agar Imam An-Nawawi dibawa. Ketika ditanya sebab, beliau menjawab, "Saya satu bahwa engkau pernah menjadi hamba kepada Amir Bendukan." Dan seterusnya riwayat kata sikap Imam Nawawi. Imam Nawawi ni masuk salah satu orang hak zuhud, orang hak sabar dan orang hak warak. Betul, yo ni masuk dalam orang hak banyak puasa. Kalau hari ni yo dak puasa tu, yo makan sekali sehari yo. Yo makan ke mana? Lepas Isya. Yo makan ke apa? Yo makan roti dengan buah zaitun. Minum pun supaya juga, minum sekali sehari juga. Ya minum ke mana? Waktu sahur sebelum subuh. Ni ayat kata, ya makan sekali, minum sekali sehari ya. Ni kata ya mada dah. Ya cukup dah dengan tarikh tu hok ya makan. Sebab apa? Ya lazat dengan ilmu hok you duk ngarang, you duk baca kitab, you duk gapo tu. Lepas tu Imam Nawawi juga ya tak masuk orang, ya masuk dalam orang hak dak nikah. Serupa dengan Ibnu Taimiyah juga. Ya nak kata ya zuk dalam mengarang kitab, dalam banyak hak duk ngaji. Ya dari kitab ni jadi kata bab nikah ni ya tak ada yung kira gapo, tak sih. Ya tahu kata nikah ni sunat. Tapi nak kata ya go tu sedap. Dalam duk baca kitab, dalam ngarang kitab ni, jadi kata ya duk bab tu sampai seterusnya. Betul? Imam Nawawi ni ada juga kata ya ni tak makan buah kayu hak tanah di tepi jalan. Sebab ia takut benda tu hak duk tanah, demo tanah tu ada hak syubhat ke hak anak yatim. Tu Imam Nawawi ni orang hak banyak ngarang kitab. Nak kata ya masyhur lah dalam orang hak ngarang kitab. Dia ngarang kitab ni gapo tak hak yang ngarang. Ya boleh banyak dan bidang hak yang ngarang, tapi nak kata hak masyhur ni hak bab hadis lah. Kita bab hadis. Kitab gapo tak hak yang ngarang tu? Yang ngarang kitab Riyadhus Shalihin, Raudhatut Talibin, Arba'in Nawawi, Al-Azkar. Lepas tu nak royak salah sikit hak kitab Riyadhus Shalihin ni, nak kata hak masyhur di rumah kita. Kawan supaya tok guru kat rumah kita ni, tiap-tiap pondok ni tak tinggal lah kitab tu. Kalau kena ada babo kita guru mana-mana kena baca lah kitab tu hok ya. Sebab nak kata kitab hadis ya. Ulama lain pun supaya juga ngarang hadis juga, tapi nak kata keberkatan ya tu ada sampai hari ni. Nak royak sikit, ada lepas pada dia mati tu ada seorang mimpi jumpa dengan Imam Nawawi. Jumpa dia tu duduk dalam tempat molek. Lepas orang tu pun tanyalah ya. Tanya Imam Nawawi lah, tanya tu, "Geno boleh hidup tempat molek, mu buat amal gapo? Geno boleh hidup tempat molek?" Lepas tu Imam Nawawi pun jawablah dia kata, ya aku hidup ni aku buat amal banyak. Tapi Tuhan tak terima oleh aku. So ya Tuhan terima aku hak mana? Kau aku duk ngarang kitab. Aku duk ngarang kitab ni aku kena pakai dakwah. Pas dakwah tu duk buka lalak mari jak dalam dakwah ya tu. Apabila lalak mari jak dalam dakwah ya tu ya ikhlas sungguh-sungguh kok lalak tu nak wi lalak tu jak kata orang jadi makin ni hak lalak tu. Ya kata lalak ni makhluk Tuhan juga. Ya dia tu ya ikhlas tu nak wi lalak ni gi makan di upai yo, ya ikhlas hati. Dia tu Tuhan ni terima amal yo, habis yo boleh hidup tempat hak molek je tu.
Ni atas dengan sebab ia ikhlas hati sungguh dengan ia mengalir kita lah. Jadi kata kita ya ni siapa lo ni orang hok duk dengar, duk ngaji, siapa kita boleh duk guna, duk baca, duk emal dengan hadis-hadis ya. Betul? Lepas tu ni kata kita ya banyak lagi, tapi nak ya hok sebut hok kita hok duk ngaji ni, hok banyak hok duk sebut tahu tu. Tu ada lagi Sahih Muslim. Banyaklah majmuk. Betul? Ayat akhir hayat ya ni ya nak kapan awal dah. Tapi belum ya nak mati ni, ya duduk jual lain dulu. Ya duduk negeri lain. Lepas tu belum ya nak mati tu, belum ya nak klik kapung ya tu. Ya gi ada hak ya duk mik kita hak pia hak duk wakah, mik kita hak saya ke hak pia tu. Belum ya nak klik kapung ya tu, ya gi atas semua. Tu belum ya nak klik kapung ya juga tu, ya gi ziarah bih makam-makam hak tu guru ya. Ada hak ya kenal hak pia tu, lepas tu saya hak masih hidup lagi ya gi hubung silaturahim belum ya nak klik tu. Lepas tu belum ya nak klik lagi tu, ya gi di kubur hak ayah ya dengan mi ya, dengan orang tua ya lah. Gi di Baitul Maqdis, gi di kubur tu dulu. Di kubur tu ada juga kubur Nabi Ibrahim alaihi salam. Lepas tu lepas hari tu ya gi semua gi selesai urusan ya semua tu, ya klik kapung ya. Bawa ya klik kapung Nawa ya tu pada tahun 970 ni. Ya klik tu, ya dia kata ya jatuh sakit je tu, mati je tu, meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Rajab 970 ni Hijriah. Dia kata semoga Allah mencurah rahmat kepada beliau. Wallahu